Sebab itu jom kita cari kekayaan, bawa harta kita ke akhirat. Bagaimana nak bawa? Saya ringkaskan begini. Ada satu makalah disebutkan, as-sadaqatu iza kharjat min yadi sahibha takallamat bi khamsi kalimat. Duit yang bila kita infakkan dalam bentuk zakat, dia akan bercakap dengan kita 5 perkataan. Ni saya ringkaskan saja ya. Pertama dia kata, kuntu saghiratan fakabbartani. Wahai tuan, dulu nilai saya kecil, sekarang nilai saya sudah jadi besar. Macam kita sedekah, RM1 kita sedekah, Tuhan pahalanya dia tulis RM10. Beza. Pahala ni dia tak sama dalam matematik yang biasa. Kalau bulan Rejab boleh pergi sampai 70. Kalau bulan Syaban barangkali pergi sampai 700. Ramadan barangkali pergi sampai 1000. Sedekah di Mekah pergi sampai 100,000. Dia beza-beza lah. Dia jumlah yang bila kita belanja dengan pergi sedekah, dia lain nilai. Kalau kita belanja, benda tu harga RM1, beli RM1 lah. Sedekah tak. Bagi RM1, pahala tulis 10. Yang kedua, duit tu bercakap, kuntaharisi fa'an kuntuharisaka. Tuan, dulu tuan jaga saya. Sekarang bila tuan zakat, saya jaga tuan. Dia jaga tang mana? Macam sekarang duit, bila ada dalam wallet, kita akan asyik raba, kejap jalan raba. Takut orang ambil ke apa ya. Handbag, kita check, takut orang ambil. Tapi bila kita sedekah, duit tu akan kata, lepas ni saya jaga tuan pula. Dia jaga yang macam mana? Kata ulama', duit ni dia jaga kita pertama dari penyakit. Orang banyak sedekah dan zakat, dia bebas dari penyakit. Dalam hadis Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakit di antara kamu ini dengan banyak bersedekah. Dalam mengulas hadis ini, Ibnu Syaqiq rahimahullah dia cerita, pernah satu hari orang jumpa dengan Ibnul Mubarak rahimahullah. Ibn Mubarak ini tok guru pada Imam Bukhari, orang hebat. Jumpa dia mengadu, tuan, saya ada sakit lutut dah 7 tahun, luka tak kering. Walaupun buat dressing nanti bleeding balik. Saya dah tak tahu nak buat apa. Tolonglah ikhtiarkan. Dah macam cara saya buat, saya tak tahu macam mana. Ibn Mubarak kata beginilah, awak balik ke rumah, awak balik cari kampung, di mana kampung tu ada selalu putus bekalan air. Awak buat satu tangki air di situ. Setiap kali orang buka paip air, awak niatkan, ya Allah, sembuhkanlah lukaku ini sebagaimana mampai air ini diberikan pada orang kampung itu. Bila dia buat, ternyata sakit orang tu sembuh. Sebab memang Nabi beri jaminan, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Saya percaya dalam dewan ini, orang muda mungkin tak ramai lah ada penyakit. Tapi kalau orang luar ramai, darah tinggi, kencing manis, macam-macam. Saya ingat kencing manis ni dah jadi normal dah sekarang ni. Orang Malaysia kuat minum manis. Mungkin ada di sini yang kencing manis. Makan ubat macam-macam. Percayalah, salah satu elemen nak sembuh, sedekah. Nak cepat pergi infak untuk zakat, lagi cepat sembuh. Tapi niatkanlah, ya Allah, aku berzakat ni, potong zakat pendapatan bulanan ini, kau sembuhkanlah sakit aku. Dia kalau zakat kencing manis tu biasa, Tuhan boleh sembuhkan. Dia ada satu penyakit yang lebih teruk pada kencing manis, namanya kencing member. Tu kurang hajar punya penyakit. Itu teruk punya penyakit, kencing member. Tu kurang hajar betul penyakit tu. Itu tak ada ubat lah, jawab kena tumbuk lah jawab. Janji pukul 3, pukul 6 baru sampai. Jadi yang kedua, yang kata duit ni jaga kita, kata ulama, duit tu bila kita sedekah, dia tak pernah berkurang. Ma naqasat sadaqatun min malin, kata hadis dalam riwayat Muslim, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tak tahu kenapa ni magic. Dan yang berjanji ni Tuhan. Allah janji, engkau sedekah, aku akan gantikan. Allah Ta'ala kalau berjanji, dia mesti tepati janji. Sebab Allah Ta'ala ni dia punya prinsip dia, janji ditepati. Mesti ditepati janji. Kalau dia kata dia ganti, dia mesti ganti. Tapi bagaimana dia ganti, itu bukan masalah kita. Berzakatlah, bersedekahlah, don't worry. Sampai Nabi sebut, orang yang pergi haji umrah pun Allah ganti duit dia. Sebab itu orang pergi haji, pergi umrah, walaupun habis duit puluh ribu, mana ada balik jadi miskin. Pernah jumpa? Pok-pok saudara kita pergi Mekah, pergi umrah, dia pun tak ada duit juga. Pergilah umrah di Mekah. Ada dengar cerita balik jadi asnaf minta zakat? Tak ada. Balik pakai lagi ada. Wah, begini dengan spek kamera, serban semua.
duit dia tak berkurang. Tapi kalau kita pergi Gold Coast Australia, balik belum tentu kita boleh hidup seperti normal macam biasa. Makan Maggi itu biasa, balik Gold Coast makan Maggi padai muka. Duit tak ada, Tuhan tak ganti duit pergi tempat lain. Tapi pergi Mekah, Tuhan ganti. Itu yang kedua. Yang ketiga, duit tu bercakap kuntu aduwaka fa ahbabtani. Dulu kita bermusuhan, tapi sekarang kita adalah kekasih. Ingat, duit dalam poket kita musuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surah At-Taghabun ayat 15. Ingatlah, duit kamu, anak kamu fitnah, ujian bagi kamu. Dan dari sisi Allah lah pahala yang paling besar sekali. Anak kita dengan duit kita, ini semua akan jadi bala untuk kita di akhirat. Dia musuh kita. Baru nak masuk surga, anak tarik. Abah nak tinggal kami ni. Abah masuk surga seorang. Mana Haji? Abah pergi masjid semayang. Kami abah tak tanya semayang ke tak. Jomlah join kami masuk mahkamah sekali. Lah, kita baru nak bersenang-lenang dengan bidadari, anak buat kacau pula dah. Dia akan jadi gangguan pada kita. Duit pun sama juga. Baru nak melangkah, datang duit. Nyek, terbang. Tuan, mana mau lari? Ni dulu dapat, mana saya ni? Tuan ada main sikit rasuah-rasuah, kong kali kong ni. Tak boleh. Undur balik tuan, tak boleh masuk surga. Kacau, duit akan kacau. Tapi bila kita bersedekah, berinfak, duit ni akan mempermudahkan urusan kita di akhirat. Kemudian yang keempat, duit tu bercakap kuntu faniyatan fa'abqaitani. Dulu saya fana, tidak ada tak ada yang kekal. Tapi bila awak sedekah, infak, zakat, saya akan jadi kekal lepas ni, kata duit. Tuan-tuan pernah dengar pencen kubur? Salah satu daripada pencen kubur adalah infak, sedekah dan zakat. Kita pencen di dunia mungkin kita boleh kumpul, tapi pencen akhirat, pencen kubur, itu belum tentu lagi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada 7 amalan yang kalau kita buat, dia akan jadi insurans di dalam kubur. Pertama, mengalirkan sungai, dengan syarat orang minum lah. Yang kedua, menulis mushaf, dengan syarat selagi dibaca. Paling basic, tulis Yasin 83 ayat. Tulis, siap 83 ayat, laminate elok-elok, photostat, laminate, beritahu anak isteri, abah kalau meninggal, tak payah tempah Yasin, tak payah curi Yasin dekat masjid, tak payah. Pakai je yang abah tulis ni, photostat banyak-banyak. Panggil orang masjid datang tahlil, edarkan yang abah tulis tangan ini. Selagi dibaca, selagi itu kita dapat pahala dalam kubur nanti. Yang ketiga, menggali perigi dengan syarat selagi digunakan. Yang keempat, mengajar ilmu dengan syarat selagi orang amalkan. Yang kelima, tanam pokok dengan syarat selagi dimakan haiwan dan manusia. Yang keenam, meninggalkan anak-anak soleh dengan syarat selagi mendoakan. Dan yang ketujuh, infak, orang yang bersedekah untuk apa juga manfaat kepada manusia ataupun haiwan. Dan kita berzakat ini, dia punya efek begitu banyak.